Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang diucapkan kepada semua. Didoakan tuan-puan dilindungi oleh Allah Subhanahu Taala dan dikurniakan kesihatan yang baik. Okay, saya Norabita Rauzan selaku moderator untuk program PITA pada petang ini, dan bagi pihak PITA kami ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi meluangkan masa tuan-puan untuk mengikuti program ataupun aktiviti PITA Kampus Rombau, iaitu Book Review Siri 1 Read, Knowledge and Share. Okay, untuk makluman tuan-puan, program ni insyaAllah akan berlangsung selama 1 jam. Sebarang pertanyaan sekiranya ada ataupun cadangan perkongsian mengenai program ini boleh kemukakan di ruangan chat. Dan untuk program ni kita ada sediakan jalatihan, so nanti pautan pengesahan kehadiran kita akan kita akan sediakan di hujung program nanti. Baik, sebelum kita mulakan program kita pada petang ini, suka untuk saya membaca sedikit penafian. Penafian ni memang orang kata penting dan wajib, terutama untuk program live kita. Okay. Maklumat yang disampaikan dalam program siaran langsung ini adalah bertujuan untuk pembudayaan ilmu sahaja. Ianya hanyalah pendapat dan komen peribadi panel dan bukan pendidikan rasmi universiti. Pihak universiti tidak bertanggungjawab mengenai komen dan pendapat yang dikeluarkan atau disampaikan. Okey, baik. Tanpa melengahkan masa, kami ingin mempersilakan Encik Muhammad Azlan Abdul Majid, Pensyarah Kanan Fakulti Pengurusan Perniagaan untuk perkongsian yang pertama. Dipersilakan Encik Azlan. Encik Azlan dah sedia? Okey. Okey, kalau boleh Encik Azlan nampakkan video tersebut. Okay. Dipersilakan Encik Azlan. Okey, Assalamualaikum semua. Hari ini saya cuma ingin kongsikanlah berkaitan dengan buku yang lebih kepada teknikal sedikit. Jadi buku ini dipanggil Econometric Analysis of Panel Data ya. Jadi buku ni biasanya lebih teknikal. Jadi saya pun tak tahu sangat sebenarnya. Saya just merujuk ni sebagai asas lah kepada pengajian saya dalam bidang ekonomi. Jadi buku ini kalau boleh dilihat, dia ada 12 chapter ya. Jadi kalau boleh dikongsikan sedikit chapter, saya ada berikan PowerPoint slide di sini. Jadi buku ini bukan untuk semua orang lah, terutama dalam bidang kami memang berbaloi lah kalau nak dibaca. Tapi dia sangat penting sebab ekonomi adalah berkaitan dengan kajian econometric, berkaitan dengan nombor sebenarnya. Jadi apa yang dalam bidang ekonomi, kita ada dua bidang yang paling asas, iaitu satu sekolah econometric yang berkaitan dengan panel yang seperti di buku sinilah. Ini adalah untuk kajian lebih kepada data yang besar, dan satu lagi adalah berkaitan dengan time series data. Jadi ini ada sekolah pemikiran ekonomi tersendirilah. So, apa yang saya nak dikongsikan kat sini mungkin tidak sampai sebab ilmu saya sedikit saja. Mungkin saya boleh terangkan asas lah apa dalam buku ni. So, kalau kita lihat buku ni mempunyai 12 topik ya. So, yang pertama itu adalah pengenalan. Jadi, ini hanya pengenalan kepada apakah itu panel, data dan sebagainya. Dan kedua adalah berkaitan dengan the one-way error component regression model. Jadi ini adalah lebih berkaitan dengan pengenalan juga sebab dalam idea buku di sini yang diterbitkan oleh Profesor Baldi Baltagi ni, dia ada dua komponen yang paling besar. Satu adalah lebih kepada regresi iaitu penjangkaan. Penjangkaan ini terdiri daripada dua. Satu adalah berkaitan dengan statik, kedua adalah dipanggil dynamic. Jadi di sini chapter kedua dalam buku ini jelas menunjukkan berkaitan dengan the Fick effect dan juga the random effect. Ini adalah lebih berkaitan kepada kajian terhadap data tersebut. Okey, yang ketiga kalau kita lihat di sini ada dua lagi chapter ketiga, the two-way error component regression model. Ini adalah kesinambungan
daripada chapter yang kedua tadi. Jadi ini kalau kita nak diterjemahkan dengan bahasa yang mudah, dia adalah orang ekonomi selalu mengkaji model. So model ini terdiri daripada mungkin pemboleh ubah, dan ini kami mengkaji kepada error term ataupun undeterministic. Jadi buku ini jelas menunjukkan detail berkaitan dengan bagaimanakah modeling itu dibina. Jadi macam kita ingin membuat masakan lah kan, contoh saja. So kalau masakan, tentulah ada bahan dia, tentulah ada resepi dia. Jadi ini buku yang asas untuk resepi. Jadi itu yang boleh mungkin dituangkan bagi topik ketiga di sini ya. Okey, yang keempat adalah hipotesis. Jadi ini adalah lebih kepada panel data hipotesis. Jadi dia berkaitan dengan teknik seperti Hausman dan juga GMM. Jadi ini lebih kepada teknik panel data econometric lah. Kalau kita lihat chapter 1 hingga ke-7, dia berkaitan dengan static panel, dan topik kelima dia lebih berkaitan dengan heteroskistik dan juga autokorelasi. Dia berkaitan dengan komponen di dalam model itu sendiri. Jadi bagi seseorang ekonomi, kita mahu data itu yang bersih lah, yang tidak ada mempunyai masalah dari sudut masalah-masalah undeterministic ini. Jadi ini boleh dikatakan chapter kelima menerangkan apakah itu masalah-masalah dalam panel data ini. Seterusnya kalau kita lihat chapter ke-6, mungkin topik yang lebih suka sikit. Ini dipanggil Seemingly Unrelated Regression with Error Component. Ini adalah berkaitan dengan dipanggil SUR ya, SUR model. Ini ada berkaitan dengan macam mana kalau kita membuat proses penjagaan yang tersilap di dalam model. Jadi itu adalah antaranya lah ya. Dengar ke? Okay. Dengar Cik Azlan. Maaf ya. Sebab topik ni saya terangkan satu-satu topik dahulu. Okey, dan topik ketujuh ini biasa yang dilakukan oleh orang-orang yang buat survey dan sebagainya, dipanggil SEM, Simultaneous Equation Modeling, tapi buku ini menjurus kepada model. Dia bukan menjurus kepada hasilan ataupun output, bagaimana dia lebih kepada teknikal. Jadi kalau kita hendak berhujah, mestilah kita perlu mempunyai bukti ataupun dalil. Jadi buku ini menjelaskan bagaimana penerangan kepada dari sudut matematik untuk memberikan hujah yang lebih baik daripada sudut penjagaan ekonomi itu sendiri. Dan kalau kita lihat juga chapter ke-8, dia dah berbeza. Jadi ini saya selalu menggunakan teknik dinamik, di mana statik ini ada kelemahan tertentu. Jadi dinamik adalah antara chapter ke-8 hingga yang ke-12. Dan antara topik dinamik di sini, banyak sekolah pemikiran. Kalau kita melihat daripada di chapter di sini, ada daripada GMM, Bundell, Ahn, Schmidt, ini semua pakar-pakar dalam bidang ekonomi lah, Arenalo and so on. Ini semua proses penjangkaan di dalam dynamic model. Jadi ini topik ke-8 hanya menjelaskan bagaimana mekanisme atau mekanik di dalam dynamic model tersebut. Dan yang ke-9, ini yang biasa dibuat oleh kita sebagai penjangka ataupun penganalisis ekonomi, di mana dia dipanggil unbalanced panel data, di mana di sini kalau kita lihat data yang kita dapat mungkin tidak sama. Data yang kita dapat mungkin berbeza-beza. Jadi ada part A, part B, part C, ada yang tak cukup, ada yang tak lebih. Jadi di sini dia menawarkan teknik ataupun cara bagaimana untuk kita melaksanakan bila data itu tidak cukup sebenarnya. Dan yang ke-10 mungkin saya habiskan saja di sini. Special topic kalau kita lihat ini adalah masalah-masalah di dalam panel data lah. Yang kadang-kadang kalau kita baca memang pelbagai bukti atau logik di sini. Antara yang menarik di sini adalah 10.2 dipanggil rotating panel. Jadi rotating panel ini adalah di mana masalah jika kita menjangkakan data, jadi data itu silap. Jadi kita boleh gantikan pemboleh ubah. Jadi kita boleh tahu macam mana pemboleh ubahnya itu. Dan pelbagai lagi lah, kalau nak diterangkan mungkin tak cukup dalam masa 15 minit. Dan topik ke-11 hampir habis, limited dependent variable of the panel data. Ini adalah kaedah dipanggil probit logic model. Jadi ini adalah lebih berkaitan dengan macam mana buku ini menerangkan dummy untuk menerangkan masalah ekonomi. Dan dalam banyak-banyak chapter ni, maaflah saya hanya gunakan topik yang ke-12 saja. Jadi ini dipanggil non-standard panel. Ini kebanyakan yang biasa yang kami gunakan, iaitu kaedah penjangkaan ekonomi dari sudut unit root test, panel co-integration test dan sebagainya. Jadi dalam banyak-banyak buku ini mungkin saya boleh terangkan dengan lebih detail terhadap 12 lah saja. Yang 1 hingga 11 tu
saya mungkin tahu sedikit sajalah ya. Tapi secara keseluruhannya buku ini bukan untuk semua orang. Dia macam dalam teknik marketing ni, we call this marketing. Jadi buku ini untuk terutamanya bagi orang-orang penjangka ataupun orang-orang ekonomi, yakni habiskan tesis ataupun sebagainya ya. Kadang-kadang susah sebab kita nak tahukan teknik. Buku ini boleh dibicarakan, ada mempunyai kelebihan dan juga kekurangan. Jadi kalau boleh dilihat, buku ini kalau kita lihat tidak berapa complicated seperti buku yang lain. Tetapi antara kelebihan yang saya boleh lihat dekat sini, dia lebih kepada basic model. Jadi sebagai penyelidik yang ingin dalam bidang sains sosial, yang ingin menjangkakan buat tesis, disertasi ataupun Scopus punya paper ya, sangat mudah sebab dia menerangkan lebih jelas terhadap panel ini dan sesuai untuk mereka yang mencuburi dalam bidang penjangkaan dinamik sebenarnya. Jadi dynamic model. Kelemahan buku ini mungkin boleh juga dikatakan untuk para penyelidik junior, mungkin mereka mengatakan buku ini terlalu complicated sebab terlalu banyak penjangkaan yang perlu difahami. Tetapi boleh dikatakan juga antara kebukuan juga mungkin kepada expert. Kadang-kadang kalau kita lihat di luar ataupun di antarabangsa, banyak buku ini mungkin dikatakan sangat minor, sangat rendah saja dia punya ilmu penjangkaan itu sendiri. Sebab kalau kita lihat seperti buku non-linear dan sebagainya mempunyai tahap pemikiran yang lebih tinggi. Tapi sebagai penyelidik yang expert, mungkin mereka mengatakan ini teknik yang mudah, yang absolute, yang telah lapuk dan sebagainya. Jadi itu antara yang saya boleh kongsikanlah berkaitan dengan buku technical econometric analysis for panel data ini. Jadi dia sangat berbaloi lah untuk melakukan pengajian terhadap terutamanya dalam bidang penyelidikan pioneer. Jadi kebanyakan pioneer kita perlu membuat modeling dalam bidang saya. Jadi modeling ini perlu asaskan structure ataupun benda yang kuat. Jadi statistik ataupun modeling ataupun matematik adalah asas tunjang bagi ilmu ekonomi. Jadi saya serahkan kepada moderator. Jadi itu sajalah daripada saya. Okey, terima kasih Cik Azlan. Saya kira buku tu sesuailah untuk researcher ataupun students, lecturer yang sedang mengkaji tentang ekonomi. Baik, saya ada satu soalan untuk Cik Azlan. Okay. Kalau kita lihat ya, negara-negara membangun seperti Switzerland, Norway, Singapura, pada pendapat Cik Azlan, adakah salah satu faktor menyumbang kepada pembangunan ataupun kemajuan sesebuah negara itu adalah kerana rakyat dia yang suka membaca? Oh, soalan macam memang sepatutnya lah. Ya. Kalau kita lihat, membaca itu seperti dalam kitab telah diterangkan menerusi ayat pertama lagi, saya semua telah tahu. Ya. Jadi membaca itu adalah jihad dan perjuangan bagi seseorang manusia yang terutamanya beragama Islam lah. Dan ilmu adalah nilai hidup, ilmu adalah marwah hidup. Ya. Jadi kalau kita lihat, kadang-kadang kita suka benda yang remeh, bukan semualah ya, tapi kadang-kadang saja. Dan budaya membaca ini bukan membaca macam saya katakan bacaan ringan, tapi mungkin bacaan sederhana, mungkin bacaan berat. Dalam buku di sini mungkin dikatakan bacaan yang boleh dikatakan berat jugalah. Kalau boleh kita lihat statistik di dunia ya, kalau kita lihat mungkin boleh dikategorikan membaca ini, saya boleh ambil satu contoh. Sebagai contoh di negara Amerika Syarikat ya, Amerika Syarikat mempunyai 318 juta penduduk dan kita pula mempunyai 30 lebih something penduduk ya. Tetapi kalau kita lihat pelajar universiti di sana lebih 20 juta. Sedangkan kita ikut pada statistik semasa, pelajar universiti kita adalah lebih kurang 538 juta saja. Jadi kalau kita pecahkan ratio ini kepada ratio peratus pelajar terkini kepada jumlah penduduk, kita hanya 1.708% saja yang memasuki di universiti, sedangkan di Amerika 6%. Jadi kalau kita lihat dari sudut ini, tentulah kalau pelajar universiti membaca.
dan mereka perlu untuk membaca, untuk menjawab periksa dan sebagainya. Dan kalau kita lihat, kita translate benda ni sebab baru 2-3 hari lepas keluar pula indeks daya saing. Ya. Indeks daya saing Malaysia tidaklah terlalu teruk di mana Malaysia mencapai angka 33 di dunia dan kita negara kedua yang terbaik di rantau income pertengahan. Tapi kalau kita lihat di Amerika, walaupun begini, mereka mencapai tangga pertama di dunia yang dikeluarkan oleh indeks terbaru. Jadi ini direflektkan melalui indeks inovasi ini, direflektkan oleh penduduk yang membaca dan pemikiran yang membaca. Jadi itu sebabnya kalau kita lihat cara kita hidup normal kita akan berbeza dengan membaca. Jadi itu sajalah 15 minit. Okey. Mungkin jawapan saya. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Azlan atas perkongsian yang pertama tadi. Okay, seterusnya kita ke perkongsian yang kedua dari Dr. Adiba Buhari, Pensyarakanan dari Akademi Pengajian Islam Contemporary. Dipersilakan Doktor sekiranya dah bersedia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan moderator, boleh dengar saya di sini? Boleh Doktor. Jelas ya? Boleh dengar. Kalau boleh kuatkan sedikit suara tu, nice. Baik. Okey, saya test dulu. Sekejap ya. Okey. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih kepada Puan Moderator Nurul Huda Rauzan, Pustakawan Kanan kita. Juga saya berterima kasih kepada pihak penganjur Perpustakaan Abdul Razak kampus Rembau, iaitu kampus Rembau. Jadi sudi menjemput saya lah untuk memberi sedikit perkongsian berkenaan dengan ulasan buku yang saya pilih. Jadi sedikitlah perkongsian saya ni kata apa, tidaklah mengkata banyak sangat ilmu, tetapi dengan sedikit perkongsian ini mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semualah. Baik, buku yang saya pilih sebelum tu, saya ada bagi slide kepada PPT. Mungkin boleh share slide kepada kita terdekat ini. Ya, terima kasih kepada Puan Malaysia Jamal Abdul Nasir kerana sudi ataupun sudi berkongsi kita punya slide untuk kita petang ini. Jadi buku yang saya akan kongsikan pada petang ini adalah Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah di Malaysia. Sebelum itu suka untuk saya kongsikan tentang penulis ataupun latar belakang penulis, siapakah penulis yang sebenar bagi buku Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah. Jadi penulis buku ini adalah Profesor Madya Dr. Siti Zubaidah Ismail, merupakan timbalan pengarah penyelidikan dan pembangunan akademi pengajian Islam Universiti Malaya, Jabatan Syariah dan Undang-Undang. Kalau kita lihat, Dr. Siti Zubaidah Ismail ini adalah seorang yang berkepakaran dalam bidang undang-undang jenayah syariah dan aktif menjalankan penyelidikan dalam bidang keadilan jenayah, perundangan jenayah syariah dan pelaksanaan undang-undang jenayah khususnya di negara-negara Islam. Saya akan kongsikan kenapa saya memilih buku ini untuk perkongsian pada petang ini, kerana nanti kita akan lihat buku ini perlu untuk kita ada pada setiap orang, terutama dalam masyarakat yang beragama Islam. Baik, buku ini mengandungi 10 bab, ada 10 bab dan ada mengandungi 226 halaman. Dalam buku ini juga, terhasilnya buku ini, beliau telah mencapai 2 anugerah
slide yang sebelum tadi. Maaf doktor, mencelah. Ya. Ada peserta yang tak berapa dengar sangat suara doktor. Kalau boleh apa tu mic tu dekatkan ke mulut ke macam mana? Okey, baik. Terima kasih kepada moderator minta maaf kalau tak jelas ataupun tidak berapa dengar tu, mungkin boleh beritahu awal lah. Okey, baik. Jadi latar belakang penulis ini tadi, Dr. Siti Zubaidah Ismail merupakan Timbalan Pengarah Penyelidikan dan Pembangunan Akademi Pengajian Islam. Beliau berkepakaran dalam bidang undang-undang jenayah syariah dan aktif dalam membuat kajian tentang undang-undang keadilan, perundangan jenayah syariah serta pelaksanaan undang-undang jenayah syariah. Okay, boleh dengar moderator? Boleh dengar? Better daripada yang tadi lah. Boleh dengar. Okey. Alhamdulillah ya. Okey, baik, saya teruskan. Biasalah permulaan ini mungkin kita agak ribut sikit lah. Jadi tak apa. Itu merupakan semua orang akan menghadapi lah, maknanya perasaan itu. Jadi itu untuk saya kongsikan dua anugerah yang telah dicapai hasil daripada buku ini, iaitu penulis telah memenangi hadiah karya ilmiah kategori seni, sains sosial dan kemanusiaan anjuran Dewan Bahasa dan Pustaka pada tahun 2018. Dan pada tahun 2018 juga buku ini juga penulis ini telah menerima anugerah cemerlang Universiti Malaya pada tahun 2018 kategori penerbitan buku. Jadi itu untuk saya kongsikan juga keputusan ataupun pada pengamatan saya lah, buku ini terhasil daripada 3 perkara yang saya boleh gariskan. Penulis ini merupakan seorang pensyarah di Universiti Malaya, Jabatan Syariah Undang-Undang selama hampir 18 tahun. Jadi di atas permintaan mahasiswa, sahabat-sahabat di dalam dan di luar Malaysia, untuk penulis ini menghasilkan sebuah buku yang menggambarkan kerangka undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Selain itu, dalam sesi pengajaran ataupun kuliah beliau, banyak persoalan-persoalan ataupun pertanyaan yang diberikan kepada penulis, bertanyakan soalan tentang permasalahan pelaksanaan, tentang keadilan jenayah syariah, tentang apa-apa yang berkaitan dengan skop undang-undang jenayah syariah di Malaysia, sekaligus memberi cetusan idea lah kepada penulis untuk menghasilkan buku undang-undang kesalahan jenayah syariah. Itu sedikitlah latar belakang beliau dan cetusan idea sebelum bermulanya buku ini. Kemudian sedikit saya nak memberi ringkasan pada buku ini. Buku ini mengandungi 10 bab. 10 bab. Jadi buku undang-undang kesalahan jenayah syariah ini merupakan sebuah buku yang membincangkan tentang kesalahan jenayah syariah dan elemen-elemennya berdasarkan kategori yang dibentukkan di bawah akta atau enakmen kesalahan jenayah syariah, terutamanya berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan tata susila ataupun lebih kepada perbuatan tidak sopan, kesalahan hamil wanita, apa lagi, sumpah mahram ataupun kesalahan-kesalahan berkaitan dengan kesucian agama, makan di bulan Ramadan ke sebagai contoh, meninggalkan solat Jumaat. Itu merupakan sebahagian ataupun kesalahan dalam undang-undang jenayah syariah itu. Jadi saya nak ringkaskan bab pertama, kedua, ketiga sehingga bab yang ke-10 secara ringkas. Saya tak nak ambil masa yang lama. Jadi ringkasan bab yang pertama ini kita lihat dia menceritakan tentang konsep dan konteks undang-undang jenayah syariah itu sendirilah. Ia menjelaskan tentang konsep jenayah syariah terhadap kesalahan rukun agama. Seterusnya pergi kepada bab yang kedua. Bab kedua ini membincangkan tentang latar belakang perwujudan seterusnya perkembangan undang-undang jenayah syariah di Malaysia. Saya kira rakyat Malaysia terutamanya beragama Islam perlu ada asas undang-undang jenayah syariah. Mana mungkin kalau kita nak kita sebut mengamalkan atau melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kebaikan ataupun menolak kebaikan atau keburukan,
Kalau kita tidak ada basic ataupun asas undang-undang jenayah syariah. Nanti saya akan ceritakan sedikitlah apa pentingnya. Jadi seterusnya bab yang ketiga membincangkan tentang latar belakang agensi yang terlibat dengan penguatkuasaan, pentadbiran, undang-undang jenayah syariah. Kemudian bab yang ketiga ini menyentuh tentang skop tugas bidang kuasa penguatkuasaan undang-undang jenayah syariah. Terutamanya kalau kita faham tentang skop bidang tugas penguatkuasaan ini, mana mungkin kalau sekiranya berlaku contohnya berlaku kesalahan khaluat contohnya. Jadi bila ada aduan yang diterima yang diadukan kepada penguatkuasaan, jadi penguatkuasaan datang ke lokasi berlakunya khaluat itu. Jadi kalau kita tidak ada ilmu ataupun asas, bagaimana kita nak membuat aduan ataupun kita yang bersalah pun akan menyalahkan ataupun menuding jari dan sebagainya. Sedangkan itu merupakan kesalahan yang perlu dicegahlah sebelum. Kalau tidak dicegah kesalahan khaluat itu mungkin boleh berlaku implikasi yang lebih besar. Sebagai contoh, kalau kita lihat kes anak tidak sah taraf di Malaysia, menjangkaui fikiran kita lah, boleh muat Stadium Bukit Jalil, ratusan ribu anak tidak sah taraf. Kalau ilmu ataupun basic undang-undang jenayah syariah tidak diperkasakan, tidak dibawa turun ke dalam masyarakat melalui buku-buku yang sebegini, memberi kesedaran kepada kita, ilmu kepada kita, informasi kepada kita, mana mungkin kita boleh menjadi salah seorang daripada pencegah kata jenayah tersebut. Itu yang dalam bab yang ketiga lah, maknanya kita diceritakan tentang agensi penguatkuasaan, pentadbiran, pendakwaan dan sebagainya. Kemudian bab yang keempat itu diceritakan tentang satu persatu berkaitan dengan rujukan utama bagi kesalahan yang dibincangkan melihat kepada Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Dan telah diselaraskan kebanyakan negeri. Jadi maknanya kebanyakan negeri-negeri, ada 14 negeri telah sebanyak diseragamkan undang-undang yang ada di bawah Akta Kesalahan Jenayah Syariah Wilayah-Wilayah Persekutuan 1997. Okey, terus kepada bab yang kelima. Bab yang kelima ini dia lebih kepada mempincikan tentang kesalahan-kesalahan berkaitan dengan kesucian agama Islam dan institusinya. Kalau kita lihat daripada buku ini, terdapat 12 kesalahan di mana kategori ini dikupas, antaranya kesalahan menghina agama, kemudian tidak menghormati Ramadan dan tidak mengerjakan solat Jumaat. Kemudian ringkasan bab yang keenam, kalau kita lihat pada buku ini, dan susah untuk saya sebutkan di sini, bab yang keenam ini adalah fokus utama saya dalam kajian PhD berkaitan dengan tata susila. Jadi bab yang keenam ini difokuskan kepada kesalahan-kesalahan berkaitan membabit berkaitan tata susila yang membabitkan kesalahan berkaitan moral di tempat awam dan juga berkaitan dengan aktiviti seksual. Sebagai contoh yang saya sebut tadi, perubatan tidak sopan, khalwat, hamil wanita, zina, apa lagi, berdua-duaan dan sebagainya, itu adalah merupakan bawah bab yang keenam, difokuskan kepada bab yang keenam. Seterusnya ringkasan yang bab yang ketujuh menjurus kepada kesalahan pelbagai selain daripada 3 kategori yang dinyatakan sebelumnya. Saya tidak perlu mengambil masa yang panjang. Seterusnya bab yang ke-8 dikhususkan kepada kesalahan berkaitan matrimoni dan akad nikah. Jadi 2 kategori ini dibincangkan dalam bab ini berkaitan kesalahan akad nikah, pendaftaran perkahwinan. Manakala yang kedua ialah kesalahan kekeluargaan seperti penceraian tanpa kebenaran ataupun perceraian berlaku di luar mahkamah, menganiaya isteri, meninggal langsung isteri dan pelbagai lagi. Itu berada di dalam bab yang ke-8. Dan bab yang kedua terakhir, bab yang ke-9 dikhususkan untuk kesalahan yang berada di bawah enakmen yang itu sendiri, ataupun kita sebut sebagai enakmen kawalan sekatan pengembangan agama bukan Islam kepada orang Islam sebagai contoh.
apa dia. Banyak contoh agama-agama yang dakyah-dakyah apa ni yang sesat ataupun Syiah dan sebagainya yang diberikan kepada orang yang beragama Islam. Itu merupakan satu kesalahan di bawah apa ni kawalan sekatan pengembangan agama bukan Islam. Dan bab yang terakhir dalam buku ini, bab yang ke-10 adalah tentang keluar agama. Kalau dalam bahasa Arab ni disebut sebagai riddah, meninggalkan agama Islam selepas menganutnya. Kalau kita tahu dalam agama Islam ini tidak ada pintu keluar, tetapi ada pintu masuk. Maksudnya maknanya boleh masuk Islam dan selepas menganutnya tidak boleh keluar daripada Islam. Itu sebagai merupakan satu kesalahan lah, kesalahan murtad ataupun riddah. Jadi daripada 10 bab ini suka untuk saya tekankan kepada bab yang ke-6. Suka untuk saya kongsikan juga, penulis ini adalah merupakan guru saya sebenarnya dan merupakan penyelia saya ketika saya menyambung peringkat ijazah Dr. Falsafah di UM, Jabatan Syariah Undang-Undang. Saya mula dengan beliau pada tahun 2015 sehingga 2019 saya tamat. Jadi banyak yang saya belajar daripada beliau, terutamanya bersama-sama beliau menerbitkan artikel di bawah kanun undang-undang Malaysia, di bawah Dewan Bahasa dan Pustaka, bawah jurnal kanun, kemudian di bawah jurnal undang-undang masyarakat dan beberapa lagi artikel. Jadi suka saya untuk sebutkan bab yang ke-6 ini adalah merupakan bab yang menjadi fokus kepada saya pada hari ini, untuk saya kongsikan. Sebenarnya buku ini perlu kepada kita sebagai masyarakat Islam kerana apa? Kerana saya sebutkan tadi asas undang-undang ada di dalam buku ini, antara buku undang-undang yang lain. Buku ini yang saya seronok untuk membacanya kerana gaya bahasanya yang mudah difahami oleh semua lapisan masyarakat, sama ada perayu ataupun pelajar diploma ataupun orang pengamal undang-undang ataupun siapa-siapa masyarakat umum boleh memahami, walaupun ada perkataan-perkataan yang digunakan bahasa Arab dalam buku ini tetapi diterangkan terjemahannya, bahasa Inggeris dan bahasa Arab diterangkan terjemahannya. Baik, jadi bab yang ke-6 ini yang saya fokuskan kepada kesalahan tata susila. Kalau kajian saya berkaitan dengan analisis sosio perundangan berkaitan dengan pembuangan bayi, kita fokuskan kepada kesalahan undang-undang jenayah syariah di bawah tata susila serta undang-undang sivil. Jadi buku ini menjadi fokus utama saya. Yang saya seronok pada buku ini, setiap kategori yang disebutkan di dalam ini ada elemen dia, ada kes-kes mahkamah yang disebutkan di dalam buku ini. Jadi salah satu rujukan lah, maknanya kita boleh juga pergi ke bahan-bahan yang lain sebenarnya. Tetapi dia telah kumpulkan semua 14 negeri itu menyebut tentang kesalahan yang dibentukkan di bawah enakmen kesalahan jenayah syariah, diperincikan untuk memberi kefahaman kepada kita bahawasanya undang-undang kesalahan-kesalahan yang ada itu perlu dicegah. Terutamanya kalau kesalahan khalwat lah sebagai contoh, permulaan kepada istilah kesalahan zina. Jadi kes kesalahan khalwat, kalau kita lihat statistik yang ada di Selangor, antara kes yang paling tinggi di masalah khalwat ataupun kesalahan khalwat itu. Dan bidang kuasa yang ada, ini ceritakan di sini juga tentang bidang kuasa jenayah syariah daripada tahun 1965, pindaan kepada tahun 1984. Hukuman itu makin ditingkatkanlah, maksudnya bagi menurunkan ataupun untuk mencegah jenayah syariah. Kalau lihat 1984, 356 kita sebut, 3 tahun penjara, RM5,000, 6 kali sebatan. Begitu jugalah kalau kita lihat
masalah aktiviti seksual di kalangan remaja makin kita kata apa, makin teruk lah, pembuangan bayi makin meningkat, anak tak setara pun makin berleluasa didaftarkan tanpa nama ayah. Jadi di situlah saya lihat kalau tidak dibawa turun ke dalam masyarakat undang-undang kesalahan jenayah syariah ataupun tentang basic undang-undang, asas undang-undang terutamanya yang berkaitan dengan jenayah syariah, itulah saya kata mana mungkin kita boleh mencegah dengan baik. Jadi itulah maksudnya saya nak sebutkan bab yang ke-6 ini menjadi fokus utama saya lah. Saya seronok dari setiap kesalahan kategori daripada bab ketiga, keempat saya kira bab yang keempat sehingga bab yang ke-10 itu dia menceritakan tentang kesalahan-kesalahan jenayah syariah sekali dengan elemen dia, sekali dengan kes-kes yang berlaku yang didakwa di mahkamah syariah. Jadi saya rasa seronok baca buku ni, baca kulit ke kulit. Maknanya itulah maknanya saya rasa salah satu orang kata kenapa penulis ini menang kategori penerbit, menang anugerah Dewan Bahasa dan Pustaka tu dalam karya seni sains kemanusiaan, sains sosial dan kemanusiaan. Baik. Dari segi tajuk saya nak sebutkan tentang ulasan sikitlah tentang buku ini. Tajuk buku ini kalau kita lihat dia bersesuaian dengan isi kandungan, di mana tajuk yang dibincangkan adalah menjurus perkara yang berkaitan kesalahan jenayah syariah dan elemen-elemennya berdasarkan kategori yang diperuntukkan di bawah Akta Enakmen Kesalahan Jenayah Syariah. Kemudian secara umumnya isi kandungan yang ada dalam buku ini daripada bab 1 hingga bab 10 dilihat memenuhi kehendak semasa di mana masyarakat pada hari ini memerlukan informasi berkaitan dengan undang-undang, latar belakang tentang kewujudan undang-undang tentang perkembangan undang-undang jenayah syariah. Jadi istimewanya buku ini dia sesuai untuk dibaca oleh setiap lapisan masyarakat, sama ada pengamal undang-undang, sama ada pelajar, pensyarah, tenaga pengajar khususnya dalam bidang undang-undang. Dan buku ini antara mendapat permintaan yang tinggi di kalangan unit pendakwaan, penguatkuasaan dan sebagainya. Baik. Kemudian dari segi aspek penggunaan bahasa, kalau pengalaman saya baca buku ini, saya mendapati bahawa bahasa Malaysia yang digunakan adalah dalam bentuk penyataan yang mudah difahami. Saya sebut tadi maknanya gaya bahasanya tidaklah begitu tinggi sangat supaya setiap lapisan masyarakat boleh sesuai untuk membacanya. Kemudian dari segi pengolahan, pemerengganan dia tu, penulis dalam buku ini berjaya mengolah apa yang ingin disampaikan dengan gaya yang tersendiri dan menarik. Okey. Seterusnya, last sekali ilustrasi dan grafik. Secara umumnya ilustrasi kulit buku adalah bersesuaian dengan konsep buku ini. Jadi jika diteliti ilustrasi buku ini lebih kepada sesuatu yang abstrak, iaitu sukar difahami, tetapi akan boleh kita fahami jika kita mengamatinya. Kita nak memahami tentang undang-undang, memahami kesalahan-kesalahan, bagaimana kesalahan ini didakwa di mahkamah, macam mana kes-kes diselesaikan dan sebagainya. Itu istimewanya pada buku inilah. Jadi walaupun buku ini merupakan, kalau kita nak sebagai merujuk untuk membuat tesis ataupun membuat artikel dan sebagainya, perlu juga merujuk kepada enakmen-enakmen yang ada dalam syariah online, syariah. Untuk kata apa, biasalah kalau kadang-kadang kita penulis tak lari daripada kesilapan dari segi bacaan-bacaan enakmen ataupun section-section dia tu. Jadi merujuk jugalah kepada syariah untuk membuat apa-apa penulisan, terutamanya tesis dan jurnal. Okey, saya rasa setakat itu dulu untuk perkongsian saya untuk buku Undang-Undang Kesalahan Jenayah Syariah ini.
Semoga ada rasa lah untuk kita cari buku ini. Untuk kita dapatkan buku ini mudah saja. Kita boleh pergi ke UM Press, mungkin boleh hubungi bahagian pemasaran. Mungkin boleh beli melalui Shopee UM Press tu lah. Sehari 2 dah sampai dah buku ni. Jadi itu saja daripada saya. Saya mohon maaf atas apa-apa kekurangan. Terima kasih kepada moderator. Terima kasih kepada penanjung. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okay, terima kasih Dr. Adibah. Hari ini saya dapat satu ilmu baru. Saya first time saya dengar matrimoni. Betul ke sebutan tu? Ya, betul. Berkaitan dengan isu-isu rumah tangga. Okey, Doktor, kita ada satu soalan daripada Encik Muhammad Zahidi Muhammad Ali. Okey, salam Doktor. Berdasarkan kes jenayah syariah yang meningkat, adakah perlu pembuat ataupun pengumbal undang-undang syariah meneliti semula hukuman yang boleh dijatuhkan kepada pesalah bagi membendung kesalahan syariah? Silakan Doktor. Okey, baik. Saya tengok balik soalan ni. Pembuat pengumbal undang-undang syariah meneliti semula hukuman. Baik, berkaitan dengan hukuman kesalahan jenayah syariah, sekarang ni kalau kita lihat undang-undang yang ada sekarang ni yang saya sebutkan tadi, bidang kuasanya tertakluk pada perlembagaan persekutuan. Tertakluk pada perlembagaan persekutuan. Jadi kita tidak boleh melebihi daripada apa yang telah ditentukan. Contohnya 3 tahun penjara, RM5,000 dan 6 kali sebatan itu. Bergantung pada kesalahan yang ada. Tetapi berkenaan dengan pengumbal hukuman dan sebagainya, kita ada RUU 355, Undang-Undang 355 yang masih lagi di peringkat parlimen. Masih lagi belum ada keputusannya untuk meningkatkan. Seingat saya kalau 3 tahun penjara tu kepada 30 tahun penjara, 6 sebatan kepada 100 kali sebatan, dan berapa tadi? 356, RM5,000 itu kepada RM100,000. Itu baru peringkat parlimen ya. Kalau salah boleh rujuk semula berkenaan dengan rang undang 355. Jadi itulah isunya kalau di bawah undang-undang kesalahan jenayah syariah ini dilihat sedikit kurang bertenaga berbanding dengan undang-undang sivil. Kalau undang-undang sivil kalau tengok pelaksanaannya sangat sangat tegas berkaitan dengan sebatan. Sebatan undang-undang sivil berbeza dengan undang-undang sebatan kita di bawah undang-undang jenayah syariah. Peruntukan di bawah undang-undang jenayah syariah. Kita sebatan kita untuk mendidik, tidak dia adalah dia punya sebatan di bawah syariah memang sangat berbeza dengan undang-undang sebatan di bawah undang-undang sivil. Jadi kalau kita lihat hukuman itu membendung ataupun tidak, saya kira belum cukup untuk kita katakan membendung sebenarnya. Jadi perlu kepada masyarakat lah membuat pengaduan kepada penguatkuasaan. Mana mungkin penguatkuasaan boleh datang tiba-tiba tanpa aduan daripada masyarakat. Jadi daripada masyarakat pula perlu ada basic undang-undang, perlu ada asas undang-undang jenayah syariah ini untuk sama-sama kita membendung. Saya sebutkan ialah kes-kes anak tak asal taraf tadi, pembuangan bayi dan kes-kes masyarakat yang berkaitan dengan rukun agama sangat kita kata meningkatlah di Malaysia ini. Jadi saya rasa menjawablah hukuman itu perlu dipertingkatkan. Kita doakanlah mudah-mudahan RUU 355 dapat direalisasikan ke dalam masyarakat kita. Okey, terima kasih kepada Muhammad Zahidi sudi bertanya. Okey, Tuan Moderator. Okey, terima kasih Doktor. Harap menjawab ya Cik Zahidi. Saya ada satu soalan untuk Doktor. Dari pemerhatian Doktor sebagai pensyarah dia lebih dekat dengan pelajar kan. Bagaimana Doktor bersetuju ke kalau pelajar ni dia membaca bukan kerana minat tu sendiri, minat membaca tu sendiri, tetapi untuk melaksanakan assignment ataupun tugasan yang diberi oleh pensyarah. Okey, terima kasih kepada moderator atas soalan itu. Soalan yang kita rasa macam kita pernah jadi pelajar jugalah. Mungkin terkena kat kita sendirilah.
Jadi bila ditanya adakah pelajar ni datang ke perpustakaan memang minat membaca ataupun nak siapkan assignment semata-mata. Jadi saya boleh bagikan dua lah pandangan saya, sama ada ya ataupun tidak. Ya ni kalau tak semua pelajar kita yang tak minat membaca. Ada yang memang jenis ulat buku. Memang pergi library sambil dia siapkan assignment, sambil dia cari buku-buku yang dia rasa boleh menambahkan ilmu pengetahuan dia. Ada pun yang saya kata tidak itu, ada juga. Terutamanya mungkin dia dah lah tak pergi library, tak pergi perpustakaan untuk buat assignment ataupun nak merujuk buku-buku. Mengambil bahan-bahan pun daripada mana-mana blog ataupun rujukan yang tidak berautoriti. Saya katakan di sini, maksudnya pengalaman saya belajar di Jordan satu masa dahulu, peringkat ijazah sarjana muda. Memang kita pergi perpustakaan untuk membuat rujukan untuk menyiapkan assignment. Terutamanya kalau saya di Jordan dulu, semua kitab Arab. Nak kata kitab bahasa Melayu, nak cari kitab-kitab buku-buku yang kita minat, memang tak ada lah. Tambahan pula sekarang, pelajar-pelajar pula dapat maklumat semua di hujung jari. Nak dapat buku ke, nak dapat artikel dalam mana-mana jurnal, sama ada jurnal berimpak tinggi ke, jurnal berwasit ke, kategori A dan B tu, memang mudah. Kadang-kadang tak nak pergi library pun, tak nak pergi ke perpustakaan untuk membuat rujukan. Jadi bagi saya, soalan tu tak pastilah menjawab ke tidak. Tetapi saya katakan boleh jadi pelajar minat membaca, boleh jadi pelajar hanya menyiapkan tugasan semata-mata dan menggunakan buku yang ada di perpustakaan. Itu sajalah saya kira. Terima kasih kepada moderator. Okay, terima kasih Dr. Adibah. Sebelum kita ke perkongsian yang ketiga, bagi saya sikit masa untuk buat hebahan. Kita ada dua hebahan untuk dimaklumkan kepada puan-puan. Yang pertama adalah pertandingan video Facebook dan Instagram sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia. Pertandingan ni terbuka kepada semua staf dan pelajar UiTM. Nak tahu bagaimana nak sertai prosedur pelaksanaan dia macam mana, bolehlah nanti pergi ke Facebook ataupun Instagram Pita Kampus Rembang untuk tahu lebih lanjut, atau boleh juga hubungi pihak Pita. Yang ni kita kontes ni kita buka sehingga 18 September 2020. So nanti boleh share lah dengan rakan-rakan ataupun pelajar kita. Yang kedua, hebahan yang ni perkhidmatan baru yang disediakan oleh kita Kampus Rembang, iaitu pandu lalu, peminjaman dan pemulangan bahan. Yang ni kita buka kepada kaki tangan akademik dan juga bukan akademik, khususnya di Kampus Rembang lah. Yang ni kita baru je mula juga pada September bulan ni. So yang ini kita sasarkan kepada terutama kepada pesara ataupun staf yang ada kekangan untuk ke Pita. So bolehlah mohon atau menggunakan perkhidmatan pandu lalu ini. Baik, tanpa membuang masa ni cepat kan berjalan, so kita terus ke perkongsian ketiga yang terakhir untuk siri yang pertama ini, iaitu daripada Encik Muhammad Syafiq Muhammad Ayub, pensyarah Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Dipersilakan Encik Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, boleh dengar? Boleh Encik Syafiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasihlah kepada Cik Rabita dengan pihak Pita kerana sudi menerima saya untuk jadi sebahagian daripada rancangan book review pertama, siri pertama. Jadi tanpa membuang masa, saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan untuk mengenai buku yang saya rasa saya patut recommend lah. Recommend buku yang terbaik lah, yang sangat sesuai untuk pembaca secara umum, buku ni. Media Baharu dalam Pendidikan, Jadi buku ini dia membawa kita sebagai pembaca untuk mengupas mengenai media baharu dan perhubungannya dengan pengajaran dan pembelajarannya. Jadi buku ni juga bantu untuk mengupaskan mengenai isu dan juga cabaran dalam media baharu.
Seperti mana tuan-tuan dan puan-puan maklum, kita pun menghadapi cabaran dengan adanya PKP yang sedang berlaku sekarang, dan kita juga tidak asing ya, UiTM tidak asing dari segi ODL, Online Distance Learning. Jadi dengan erti kata lain, kita boleh tengok bagaimana pengguna media baharu untuk menggunakan media baharu untuk dalam pendidikan. Selalunya buku-buku macam ni keluarnya mengenai media baharu, tapi this time around buku hasil daripada penulis daripada Siti Nasara Ismail dan juga Zaimah Abdul Latif, terbitan daripada Penerbit Press ya. Buku ini berjaya memperkenalkan kepada para pembaca dalam usaha di mana dia membincangkan bagaimana para akademi ya khususnya menghadapi cabaran untuk menggunakan kaedah sistem pengajaran dan pembelajaran secara efektif dan kondusif. Jadi kalau kita tengok kan tak juga selain itu para pelajar ya juga mengalami masalah untuk memahami mengenai penggunaan pengajaran pembelajaran kita bergantung dengan satu metod saja. Jadi dengan erti kata lain, buku ini promote mengenai peranan media baharu bagi melengkapkan cara pengajaran dan pembelajaran secara konvensional katakan ya. Jadi buku yang mempunyai sebanyak 137 muka surat ini saya akan kongsikan dengan tuan-tuan puan-puan mengenai enam ya, ada enam sebab kenapa tuan-tuan dan puan-puan kena baca buku ini, iaitu berjudul Media Baharu dalam Pendidikan ya. Jadi kalau kita tengok sekarang ni dengan arus perubahan keadaan realiti di luar sana ya, kita banyak kalau kita tengok dari segi universiti, college, institusi-institusi yang lain semua berlumba-lumba menggunakan online learning ataupun menggunakan media baharu sebab mereka masih terbuka untuk menggunakan kaedah media baharu dalam pendidikan. Jadi buku ni berjaya expose atau merungkai apakah soalan yang utama, iaitu apakah dan bagaimanakah media baharu ini ada hubungan dengan dalam dunia pendidikan itu sendiri. Okey, yang pertama saya ingin kongsikan tu ialah buku ini sangat direct. Buku ni sangat direct, dia tidak berlirik-lirik. Seronok kalau kita baca tu, dia sangat direct dan dia tidak bersifat deskriptif. Ya, kadang-kadang ada yang buku kita tengok ada yang bersifat teknikal dan sebagainya. Sebab itu saya kata buku ini sangat sesuai dengan bukan tontonan umum tapi pembaca secara umum khasnya. Jadi kalau kita tengok dari sini, pembukaan baca dia, buku penulisan dia berstart daripada penulisan ya, daripada pengenalan ya, dan juga diakhiri dengan closing yang cantik, rumusan. Jadi bila kita sebagai seorang pembaca, kita baca tu, kita tengok apakah itu peranan Twitter ya, sebagai contoh ya, salah satu bab ya, Twitter dalam penggunaan dalam pengajaran dan pembelajaran, dan boleh kita tengok daripada result tu sendiri, rumusan dia adakah dia okey atau tak okey untuk diteruskan begitu. Jadi buku ni berjaya perkenalkan dari permulaan ya, daripada sumber medium seperti Twitter, YouTube, Kahoot. Ya, Kahoot bukan media baru tapi Kahoot adalah sebahagian daripada online learning sendiri. Tapi dia juga sebahagian daripada social networking sites lah. Dia main games dengan para pelajar dan sebagainya. Jadi buku ni banyak menarik minat para pembaca sebab dia sangat direct. So mudah difahami untuk semua pembaca secara umum lah. Yang kedua adalah buku ini adalah himpunan daripada 12 penulis ya, 12 sumber utama ya. Kalau kita tengok kat sini ya, dia ada banyak penulis-penulis yang berlatar belakangkan secara khususnya dalam bidang Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan ada apa cadangan ke atau nak buat apa kerjasama, projek kolaboratif dengan pelajar, boleh rujuk kepada para penulis dan pengkaji ya. Antara penulis-penulis pengkaji bukan hanya calon-calon orang biasa ya. Contohnya Dr. Rauf, Dr. Haji Hakimi Abdullah, Encik Hanafi ya. Ini semua orang-orang yang ada berpengalaman luas dalam bidang ini. Sebab tu buku ini dihimpunkan ya daripada 12 tajuk utama. Daripada 12 tajuk utamanya dia expose mengenai Twitter, YouTube,
Kahoot, ada juga membincangkan bagaimana menggunakan telefon pintar bimbit ya untuk OKU dan sebagainya ya. Yang ketiga adalah buku ini berjaya membincangkan segala isu-isu semasa dan juga cabaran mengenai media baharu. Jadi kalau ikutkan, kalau kita tengok dari segi konten dia sangat berkualiti ya, kalau kita tengok konten dia, sebab dia sangat-sangat bersesuaian, dia berdasarkan daripada pembacaan saya ni, berdasarkan dengan realiti dunia di luar di sana. Jadi daripada konteks itu, penulis berjaya membawa semua isu-isu seperti ini masuk dalam media baharu punya konteks dan juga membuka peluang kepada para pembaca seperti saya. Ya, seperti saya, sebab saya bukan anggap ni sebagai isu dan juga cabaran, tapi saya anggap ni sebagai satu peluang. Ya, peluang sebagai seorang pensyarah seperti kita, ya, kita boleh berjaya, kita boleh tolong untuk mengembangkan penulisan daripada kelompongan ataupun kita kata penyataan masalah di luar sana lah ya. Yang keempat adalah buku ni boleh mudah didapati di Lazada ya. Sekejap saya tunjuk di sini. Ya, daripada buku kat sini, tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapati buku ini di Lazada ya, dengan tajuknya Media Baharu dalam Pendidikan. Harganya tak mahal sangat, RM34 je. Ya, boleh order dan sampai dalam masa 7 hari insya-Allah boleh sampai kat rumah ya. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan berminat, bolehlah untuk order secara online ataupun boleh berhubung daripada salah satu pensyarah kita lah, penulis kita iaitu Siti Nasara Ismail dan juga Zaima Abdul Latif ya. Dan yang kelima adalah antara sebab kita kena pilih buku media baru dalam pendidikan ni adalah satu, dia menyumbangkan anda idea dan juga panduan dan juga inspirasi ya. Tak kisah siapa saja ya. Kalau saya sebagai seorang pensyarah, bila saya baca, saya dapat idea. Ia menyumbang kepada idea saya untuk menulis lagi. Sebab sekarang pun saya masih guna buku ni untuk meneruskan penulisan saya dalam artikel. Jadi buku ni memang banyak ya, dia bersifat macam mana kata, dia guide untuk kita ya. Sebab dia boleh nampak dari segi isu dan cabaran dan sebagainya. Boleh kita try tengok dari situ lah. Dan yang terakhir, permintaan buku ni sangat tinggi jugalah, dan saya boleh katakan salah satu yang sebab utama anda perlu memilih buku ni juga adalah dia sangat bersesuaian dengan semua bidang ya, daripada bidang sains sosial ya, terutamanya dalam bidang sains sosial sangat sesuai, dan juga kepada siapa-siapa yang nak belajar mengenai bagaimana nak mengendalikan media baru ya, media baru saja dalam bidang marketing dan sebagainya pun boleh pilih buku ni, sebab buku ni berjaya expose untuk bagaimana menguruskan dan juga menggunakan konten untuk menggunakan media baru lah ya. Jadi salah satu perkara yang sangat menarik dalam buku ni yang saya rasa saya tertarik membaca dia adalah dia ada konsep mall. Dalam salah satu tajuk dia adalah penggunaan konsep mall dalam pembelajaran bahasa Inggeris. Pada mulanya saya ingat mall ni ada kaitan dengan Aeon Mall ke ya, ataupun IOI Mall ke dan sebagainya. Tapi saya tengok pengkajinya iaitu Siti Nur Farah, Muhammad Razif dan Cik Dr. Abdul Rauf menggunakan mall yang bermaksud Mobile Assisted Language Learning. Jadi dia membincangkan bagaimana mereka menggunakan media ataupun menggunakan telefon bimbit pintar untuk menggunakan tu sebagai tujuan pengajaran dan pembelajaran, berkonsepkan model mall tu sendiri ya. Dan juga lepas saya dah baca buku ni, saya termenung, saya boleh nampak kalau nak bagi rating dia daripada 5 tu, saya boleh katakan 4.3/5 lah buku ni. Sangat-sangat puas hati. Sampai sekarang lagi saya masih guna buku ni untuk memanfaatkan untuk saya lah, sebab bukan saja dia berkongsi mengenai isu dan cabaran, dan juga dia juga kongsi dari segi peluang ya, peluang untuk kita membaca dan kita pun sendiri akan ada idea baru. Buku ni baru saja diterbitkan tahun ni pada tahun 2020.
Jadi kalau mana-mana tuan-tuan dan puan yang berminat, bolehlah visit ke Lazada ataupun hubungi salah seorang daripada pensyarah kita di Fakulti Komunikasi dan Pengajian Media. Kami boleh bantu untuk perkenalkan buku ini lah. Sebab buku ini kalau kita tengok media baru dalam pendidikan, sangat bersesuaian dengan keadaan sekarang lah. Kalau kita tengok ya, dalam musim PKP dan sebagainya. Okey, jadi saya tak nak buang masa. Jadi itu sajalah tuan-tuan dan puan, saya kongsikan 6 sebab kenapa anda perlu pilih untuk membaca buku ini berjudul Media Baru dalam Pendidikan. Terima kasih. Okay, terima kasih. Terima kasih Syafiq atas perkongsian tadi. Saya kira setujulah, buku ni memang sesuai lah untuk situasi sekarang new norms. Baik, saya ada satu soalan untuk Cik Syafiq seperti yang panel pertama dan kedua. So, soalan saya, kita sering dengar kalau kita nak memupuk minat membaca tu dari kecil. Peranan ibu bapa tu penting untuk membudayakan ilmu di kalangan anak-anak. Okey, dari segi berdasarkan pengalaman Cik Syafiq sendirilah kan, sejauh mana keberkesanan pendekatan tersebut? Silakan. Terus terang, sewaktu saya kecil, saya memang kalau ikutkan dari ahli keluarga memang suruh baca buku, tapi terus terang saya tak banyak baca buku pada ketika itu. Until suatu hari saya bekerja dengan bekas Perdana Menteri kita, Tuan Dr. Mahathir Mohamad, pernah memberi pesanan kepada anak muda macam seperti kita, jangan terlalu fokus kepada social media sahaja, perlu ada reading, perlu banyak membaca. Kenapa kita perlu banyak membaca? Sebab dia akan membantu kita pada masa akan datang ya. Contohnya saya bagi konsep, kalau kita workout, kita exercise ya, kita koyakkan otot tu untuk kembang dan memberi tubuh yang sihat. Itu secara fizikal. Bagaimana pula dengan mental dan juga keberkesanan kita untuk berfikir. Kita nak otak kita nak pakai lama kan, jadi kita perlu asah dengan banyak membaca. Kalau kita terus membaca hari demi hari, kita takut kita punya cognitive level ataupun cara pemahaman dalam pemikiran kita, kalau saya tengok berdasarkan kajian, otak kita akan mula kurang berkembang bermula pada usia 47 tahun sekiranya kita tidak rajin membaca banyak ya. Itu sangat bahaya, sebab bila kita membaca, dia akan create banyak neuron dalam kepala sel-sel otak kita, dan pada waktu yang sama dia akan melatih kita untuk berfikiran secara tajam, sentiasa berfikir, tapi tidak memberi memberi masalah kesihatan, tidak. Cuma kita akan lebih tahu lebih banyak ya daripada kita tak banyak membaca, sebab otak pun perlu exercise juga, kita perlu banyak membaca. Jadi saya sokong berbalik pada soalan Cik Rabita, perlukah kita perlu terapkan waktu kecil? Memang kita perlu buat. Kita tuan-tuan dan puan-puan lah memainkan peranan penting membudayakan pembacaan. Kita mesti ajar anak-anak kita bacalah apa-apa, benda-benda yang macam menarik perhatian mereka ke, atau bahan bacaan yang memberi dia orang ilmu untuk ambil tahu sesuatu kan. Budaya tu perlu diterapkan, sebab nanti bila kita dah mula meningkat usia, lama-lama kita takut otak kita akan menjadi lembab dan kita tak boleh berfikiran secara pantas seperti 20 tahun lalu lah. Ini berdasarkan pendidikan daripada institut di Jerman ya, dia orang buat pada tahun 1994. Dia orang buat kajian mengenai anak-anak muda, sekiranya kurang membaca, dia ada efek dia pada usia pada masa tua ni. Jadi kita pastikan juga, bukan pesanan kepada tuan-tuan, juga pesanan kepada saya di sini juga, kita kena terus membaca lah macam mana pun. Okay, terima kasih Syafiq, ya setuju. That's why ini salah satu program inisiatif kita bagi galakkan membaca, terutama kita ada ini bersepeda dengan React UiTM lah untuk menggalakkan UiTM membaca. Okay, sama ada pelajar ataupun pensyarah maupun staff. Baik Cik Syafiq, kita ada satu soalan daripada Cik Jamil. Okay, Cik Syafiq dah share dah dekat ruangan Cik tadi. Okay,
Terima kasih Cik Syafiq. Alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung program. Terima kasih jutaan penghargaan kepada panel kita pada petang ini untuk siri yang pertama ini, Encik Muhammad Azlan Majid, Dr. Adiba Buhari dan juga Encik Muhammad Syafiq Muhammad Ayub. Diharapkan program ini dapat orang kata menyuntik lagi semangat kita untuk membaca dan paling penting perkongsian ilmu tu. Baik, pautan kehadiran kita telah sertakan di ruangan chat. So minta tuan-puan isi, kalau ada cadangan ke apa boleh komen dekat form tersebut. Dan kalau yang berminat untuk join book review kita ni, bolehlah kontak kami. Okay. Di kesempatan ini saya bagi pihak Pita Rempau ucapkan ribuan terima kasih juga kepada tuan-puan kerana sudi meluangkan masa. Minta maaf sekiranya ada sebarang kekurangan. Okay, insyaAllah kita akan perbaiki dari semasa dan dari semasa ke semasa. Dengan itu, jaga diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.